li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey semua hari ni sihat okey. Semua sihat ke hari ni? Sihat okey okey. Jadi cikgu terpaksa memutekan awak supaya mengelakkan daripada bunyi bising. Okey Jadi kerja rumah yang hari tu saya harap awak dah buatlah apa yang cikgu beritahu. Cuma sekarang ni kita tak ada modul lagi lah. Modul kita semua dah habis, betul? Cikgu akan bagi awak modul baru nantilah. Buat masa sekarang ni kita gunakan apa yang kita ada, iaitu buku teks. Okey. Buku teks kita adalah segala-galanya. Okey, kejap cikgu tengok buku teks digital. Alamak. Kat mana buku teks cikgu yang hebat? Okey. Kalau cikgu tunjuk sekarang, keluar anak panah tak? Hah? Ada anak panah tak keluar? Keluar Okey, kalau cikgu highlightkan ni sekarang, cikgu highlight tak keluar. Cikgu tak present lah. Oh, cikgu tak present. Cikgu tak present. Cikgu tak present tak keluar Tak. Yang sekarang ni buku teks saja keluar kan? Ada. Ada. Oh, nak kena present. Sekejap cikgu tengok. Sebab cikgu pening sikit macam ni yang baru. Your entire screen. Okey, nampak? Cikgu present. Nampak. Muka cikgu pun ada kan kali ni? Ada. Canggih cikgu hari ni present. Keluar muka cikgu. Okey, tak apa. Sekejap. Online YouTube. Okey, hari ni kita sambung lagi bab wang Sebab wang ni sebenarnya banyak. Itu hari kita belajar sampai faedah yang kita belajar kan hari tu kan. Faedah mudah dengan faedah apa? Faedah mudah. Faedah compound dengan faedah mudah kan? Betul tak? Tengok. Lepas tu ada belajar harga jual, untung, kos. Okey. Invoice pun awak kena tahu. Invoice, bil, ribat. Sebab semua ni memang terkandung dalam tahun 6. Kos. Okey, harga kos apa je? Muka surat berapa yang cikgu buka ni? Sekejap Ni tahun 6 punya buku ni. Kan ada buku baru tak je kan? Cikgu tak ada. Sekejap. Muka surat berapa tu? Sekejap. Nak buat apa? Alah. Okey, kita masih lagi dalam tajuk wang Sebelum tu awak nak dengar apa? Cikgu nyanyi? Tak nak. Tak nak? Sekejap, cikgu tengok. Ni wang, okey. Kenali harga kos, harga jual, untung dan rugi. Okey, macam mana Razin? Macam mana kita nak cari harga kos, Razin? Harga kos. Kalau kita ada harga kos, harga jual, harga untung. Harga kos, harga jual, harga untung. Macam mana kita nak cari harga jual? Kos. Harga kos tak? Okey, macam ni. Macam mana kita nak cari harga kos? Harga kos ialah harga jual tolak dengan untung, betul. Manakala kalau nak cari untung ialah harga jual tolakkan dengan Harga kos. harga kos, betul. Itu kita kena tahu. Okey. Contohnya awak beli pensel awak beli pensel dengan modal awak untuk beli pensel ialah 20 sen. Awak jual dengan harga 50 sen. Jadi berapa awak untung? Apa cikgu? Ulang. Okey. Harga kos untuk awak ambil pensel tu ialah 20 sen. 20 sen. Awak jual pensel tu harga 50 sen. Berapa awak untung?
Untung 3 3 sen. Okey, yang penting tu. Jadi yang untung tu ialah 30 sen. Harga kos awak ialah 20 sen. Manakala harga jual awak ialah 50 sen. Okey? ya. Itulah konsep. Okey, manakala untuk untuk melaksanakan harga jual beli, kita mesti ada penjual dan pembeli. Okey, kalau kita ada penjual je, kita tak ada pembeli pun susah juga. Dia kena ada dua-dua, penjual dan pembeli. Okey. Ah, apa tiga? Apa benda ni? Apa je? Apa je? Kenapa Tazirul? Tak ada tengok dong. Betul kan? Buku teks awak nombor 3 kan? Betul. Betul. Okey. Ni kita dah tengok ni untung ialah harga jual tolak harga kos. Okey. Janganlah internet slow. Please lah, please. Internet slow Tak apa, cikgu aja rakam je ni semua. Dan awak akan lihat. Tapi cikgu kena kecilkan lagi. Okey. Jelas ke yang buku teks cikgu ni? Jelas cikgu. Jelas. Okey. Sekarang awak tengok kat sini. Nombor 2 ni. Awak tengok Cikgu besarkan sikit. Okey, nampak? Cikgu besarkan sikit Ini buku teks, muka surat. Ini tak apa jelas sebenarnya. 68. Yes, 68. Okey. Kalau tak nampak, awak tengok buku teks masing-masing. Seorang peniaga makanan mengalami kerugian sebanyak 15% apabila makanan yang disediakan kurang laris pada hari tersebut. Kos penyediaan makanan termasuk upah pekerja ialah 2,560. Hitung nilai kerugiannya dan hasil jualan yang diperolehi pada hari tersebut. Okey. Macam mana kita nak tahu yang dia ni mengalami kerugian? Apabila harga jual dia kurang daripada harga kos. Faham tak? Harga yang dijual kurang daripada harga kos. Sekarang harga kos dia kat sini ialah 2,560. Okey, nampak ni? 2,560 ni ialah harga kos dia. Jadi dia akan mengalami kerugian pada hari tersebut jika barang yang dia jual nanti ataupun jumlah semua sekali barang yang dia jual dia dapat kurang daripada harga kos dia. Jadi dia kata kat sini dia rugi 15%. Maksudnya 15% daripada 2,560. Faham? Jadi dia pun kira. Ni boleh matikan. Kosong dengan kosong boleh matikan. Tinggal 256 darab 15. Lepas tu bagikan dengan 10. Awak akan dapat 384. Nilai kerugian dia ialah 384. Sebab dia kata kat sini dia rugi 15%. Okey. Jadi kalau dia rugi ialah 384, nak tahu berapa jumlah jualan dia pada hari tersebut ialah hasil jualan sama dengan harga kos dia tolakkan dengan yang jumlah yang dia rugi 384. Maka dia dapat RM2,176. Ini ialah jualan dia. Awak tengok, ni harga jual dia yang dia dapat pada hari tersebut, 2176. Okey. 2176. Okey. Hasil jual adalah rugi tolak dengan harga. Sebab maksudnya dia jual lagi rugi daripada harga kos dia. Jadi kalau nak tahu harga yang dijual pada hari tersebut ialah awak tolakkan kerugian, tolakkan dengan harga kos. Awak dapat 2176. 2176 lah maksudnya jualan dia. Harga kos dia ialah 2,560. Nampak? Maksudnya duit yang dia dapat pada hari tersebut ialah 2,176. Dia dapat macam duit banyak, tapi sebenarnya dia rugi, tak untung. Nampak? Kenapa dia kata rugi? Sebab biasanya kalau dia jual makanan, dia tak boleh simpan. Lagi satu, kalau dia sewa satu tempat, contohnya pasar malam, harga tempat tu mahal kan. Jadi dia akan mengalami rugi. Dia kira kerugian pada hari tersebut je. Dia jangan kira pada hari lain. Tapi kalau awak jual barang yang tahan lama, contohnya awak jual kad top up, awak jual handset, kalau awak tak untung pada hari tersebut, barang tu boleh simpan tak? Boleh kan? Kalau awak jual ikan pun macam Arissa, ikan tu boleh kalau hidup lagi
Boleh simpan. Betul Boleh. tak? Betul tak Arisa? Arisa? Nampak betul, nampak kita boleh simpan lagi. Tapi kalau macam ikan tu dah mati, kalau kita simpan ikan tu lagi seminggu, ikan tu busuk, dah tak Busuk. sedap, betul? Jadi kalau kita nak berniaga pun kita kena tahu cari barang yang boleh tahan lama. Okey. Okey, yang ini pula. Ini topi. Gambar di sebelah menunjukkan harga kos dua jenis topi A dan B. Encik Yusof ingin mendapat keuntungan sebanyak 20% bagi setiap jenis topi yang dijualnya. Berapakah bilangan topi A dan B yang mungkin dijualnya untuk mendapatkan keuntungan RM120 pada hari itu? Nampak? Yang ini pening sikit soalan je. Saya pun pening juga. Encik Yusof ingin mendapat keuntungan sebanyak 20% bagi setiap jenis topi yang jualnya. Berapakah bilangan topi A dan B? Oh, dia nak bilangan. Dia nak bilangan. Okey. Okey. Jadi kalau awak nak buat soalan ni, awak kena tengok maklumat-maklumat yang ada. Topi A, harga kos dia ialah RM10. Dia nak untung 20%. Okey, bagi satu topi dia nak untung 20%. Topi B pula harga kos dia RM15. Dia nak untung topi ni kalau dia jual 20%. Jadi bila awak nak cari harga baru topi tersebut ialah harga kos tambahkan dengan harga 20% daripada harga topi tersebut. Faham tak? Sebenarnya harga satu topi ialah 120%. Harga satu topi. Okey? Tapi dia tak buat macam tu. Dia asingkan. Dia kira dulu 20% daripada RM10. Namanya topi A kira 20%. 20/100 darabkan dengan RM10. Okey Faris? Faris? Halo Faris? Jangan main game. Okey, jadi awak kira 20/100 darab RM10. Okey, ini awak tahu kira kan? Boleh matikan kosong dengan kosong, kosong dengan kosong. Jadi kosong-kosong semua dah mati. Tinggal 2 darab 1 dapat RM2. Maksudnya topi A 20% daripada RM10 ialah RM2. Jadi RM2 nanti awak kena tambahkan dengan RM10 tu. Maksudnya RM12 ialah harga jual untuk topi A. Manakala topi B awak kira 20% darabkan dengan RM15. Awak pun kira ni atas bawah matikan. Ini tinggal RM10 ni biarkan dulu. Jadi 15 darabkan dengan 2 bahagikan dengan 10. Awak akan dapat RM3. Betul tak? Cuba awak kira ni. Awak kira banyak-banyak kira tak? Boleh kira tak ni? Boleh. Awak jangan tengok dalam buku teks. Matematik dia kena kira Matematik dia tak boleh kita baca aja. Kita kena kira sekali. Okey. Awak kira sekali nanti Awak kira. Mana cikgu punya pen magic cikgu ni? Pen magic cikgu dah hilang. Alamak, budak-budak ni main pula. Sekejap cikgu cari pen cikgu. Alah, pen cikgu hilang ke? Nak pinjam saya punya cikgu? Mana boleh, tak sama pen. Ini pen untuk conteng dekat ni komputer. Weh, ada bunyi loceng. Sekejap cikgu nak tengok muka cikgu macam mana. Ada. Sana dah hujan ke? Hujan. Okey. Nak dengar? Tadi hujan ke? Hujan. Okey, sekejap Okey. Awak tengok bila cikgu conteng awak pun kena conteng Okey, awak tengok kat sini ni. Ni awak nak, kalau awak nak kira lah. Awak kira. Ini kalau nak kira ni matikan. Jadi tinggal RM10. RM10 biarkan awak jarakkan 15 darab dengan 2. Automatik 15 darab 2 ialah 15 tambah 15. Jadi 30. Jadi RM30. Awak bahagikan dengan 10. Jadi matikan. Dapat 3 bagi 1 dapat RM3. Jadi topi B ialah harga jual dia RM15 tambahkan dengan RM3. Awak akan dapat RM18 topi B.
Okey. RM18. Banyak pun cikgu RM18. Satu topi harga RM18. Topi A pula ialah RM12. Banyak mahal juga awak jual topi. Mungkin topi B. Dek, topi A 12 lagi murah. RM8 je. Saya tak tahu, mungkin kualiti dia lebih kurang, lebih baik. Mungkin yang topi A ialah tiruan, topi B original. Original biasa lebih tahan lama. Okey. Okey. Ini je guna kaedah cuba jaya. Sebelum tu saya bagi tahu awak kat sini, bila awak dah kira, awak dapat tapi dia tak bagi tahu. Dia nak bagi tahu macam ni. Dia kata berapakah bilangan topi A dan B yang mungkin dia jualnya untuk mendapatkan keuntungan RM120. Awak tahu, ini soalan ni susah sikit soalan kebat. Maksud dia kat sini ialah jumlah topi, keuntungan topi A dengan topi B bila awak jual nanti ialah RM120. Hah? Awak faham tak? Jumlah dia jual topi A dengan B nanti ialah RM120. Awak nampak tak? Jumlah keuntungan. Jumlah keuntungan. Dia tak tanya jumlah jualan, dia tanya berapa keuntungan. Okey, jadi awak dah tahu topi A keuntungan dia ialah satu topi A awak untung RM2, satu topi B awak untung RM3. Okey, sekarang RM7. okey, sekarang ini dia guna cubaan. Dia guna kaedah cuba jaya. Awak tengok Jika topi A, dia kata kat sini bilangan dia tak tahu. Darabkan dengan RM2 sama dengan RM60. Topi B 20 bilangan dia 20 kalau awak jual. Satu topi B awak untung RM3, jadi 20 darab RM3 dapat 60. Dia kata mungkin topi A RM60 untung, topi B RM60 untung. Awak untung, jadi jumlah dua-dua ialah RM120. Okey? Ini dia cubaan. Cubaan 1, cubaan 2. Cubaan 2 dia kata jika topi A 15 bilangan dia, darabkan dengan RM2, awak dapat 30. Topi B 30 darab dengan RM3 dapat 90. Awak tambahkan dua-dua dapat 120. Ini awak kena faham ni. Macam mana dia kira. Ini dia guna kaedah cuba jaya. Sebab setiap orang jawapannya tak sama kalau yang ini. Jadi jawab dia tulis kat sini jawapannya, Encik Yusof mungkin menjual 30 topi A dan 20 20 biji topi atau 15 topi A dan 30 topi B. Dia kata cuba kamu senaraikan bilangan topi A yang dijual oleh Encik Yusof pada hari yang sama dengan nilai keuntungan yang sama. Cikgu. Tak dengar cikgu. Sekarang tak dengar ke? Tak. Bunyi. Oh. Itu ada mikrofon. Nanti saya tutup mikrofon orang lain Saya tutup mikrofon. Mikrofon tutup. Mikrofon tutup. Mikrofon tutup. Okey, cikgu dah tutup boleh Okey, jadi kat sini awak kena teka Jadi untuk soalan ni dia ada banyak jawapan. Sebab jika dia kata kat sini topi A untung RM2, topi B untung RM3. Jadi awak nak cari jumlah keuntungan dua-dua kat sini ialah RM120. Mungkin topi A ni bilangan dia tak sama. Berapa-berapa Jadi jawapan untuk soalan ni tak sama bagi setiap orang. Okey. Okey, soalan mari kita tengok sama-sama, boleh? Mari kita cuba buat. Okey, sekarang semua buka muka surat 70. Buka muka surat 70. Bukan nak buat ke cikgu? Awak buat hari tu sampai soalan nombor berapa? D. D kan? D. Okey, kita tengok soalan yang F. Okey. Razin baca Razin. Cikgu nak dengar.
Saudara sebelah menunjukkan harga 3 barang di kedai P dan Q. Razak membandingkan harga di kedua-dua kedai. Dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Ramu pula membeli setiap jenis barang di kedai Q. Berapakah beza pembelanjaan antara mereka? Ui, pening juga soalan ni, betul tak? Betul ke? Okey, siapa kita pecahkan soalan ni? Okey. Razak membandingkan harga di kedua-dua kedai. Kita ada kedai P dan kedai Q. Razak dia nak bandingkan. Dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Ni Razak. Dia bandingkan, lepas tu dia beli. Awak tengok TV LED kat sini ialah ini harga je 9,888. Kedai Q ialah 10,670. Mana lagi murah? Kedai P ke Q? Kedai P. Tak sama Kadang awak tengok TV yang sama tapi kedai yang berbeza, harga dia pun lain. Okey. Lepas tu pula dia kata, Ramu pula membeli setiap jenis barang di kedai Q. Berapakah beza perbelanjaan antara mereka? Awak faham? Ramu pula dia beli, semua dia beli yang kat kedai Q ni. Ramu beli. Kaya now. Jadi berapakah beza perbelanjaan antara mereka? Macam mana kita nak cari? Senang aja. Kira semua harga Awak kira dulu harga yang Razak beli. Razak beli kat tengok TV LED dia beli yang ini. Ini. Razak beli 9888 tambah pembersih udara dia beli yang 999 tambahkan dengan dia beli ini dengan ini dia beli ini. Dia beli kedai Q 3866. 3866. Awak jumlahkan. Awak akan dapat berapa nanti ni awak jawab. Ini Razak punya perbelanjaan. Manakala si Ramu pula dia beli semua dekat kedai ni. Jadi awak jumlahkan yang Ramu punya semua sekali kat sini. Faham Faham sebab Ramu beli semua kedai Q. Jadi awak nak cari beza, bila ada perkataan beza je, awak pun tolak perbelanjaan. Dan tentu kat sini perbelanjaan Ramu lebih tinggi daripada perbelanjaan Razak. Jadi awak tolak yang tinggi, tolakkan yang rendah. Dapatlah dia punya perbezaan. Faham tak sekarang? Faham. Nampak macam susah tapi bila kita menyelami, senang je. Okey, kejap. Ada yang kata Jasid terkeluar je lah. Si Rabi Atul lah Jasid terkeluar, dia kata Atul. Mungkin dia punya line dia tak okey. Tak apa, nanti cikgu bagi rakam Ayun. Sekejap. Ambilkan lotion ni. Ambil lotion. Okey, sekarang kita tengok kenali diskaun, bil, ribat dan invoice. Jadi kita akan belajar hari ini 4 benda. Diskaun, bil, ribat dan invoice. Okey, faham semua? Faham. Mana boleh faham? Belum terangkan lagi. Awak ni lawak. Okey. Sekarang awak tengok kat sini. Model. Okey, awak tengok kat sini. Ini kereta. Ni apa? Kereta apa ni? Siapa tahu ni? Myvic ke? Bukanlah. Ni kereta Azia. Apa beza? Myvi je lain. Awak tengok lampu dia. Awak ni. Awak tengok. Lampu Myvi sampai sini je. Betul? Pendek. Okey, yang ini kereta Ezora. Okey, sekarang awak tengok. Hitungkan potongan harga yang ditawarkan bagi kereta model A. Okey. Mana model A? Yang ni model A, harga dia kereta antara 55,599. Bukan antara. Diturunkan jadi 49,000. Promosi. Awak pernah tengok promosi? Maksudnya kat sini ialah harga runtuh. Harga runtuh maksudnya diturunkan harga. Potongan harga, betul. Bila ada potongan harga, maka ada diskaun. Diskaun ni kena tolak. Lepas tu dia kata, Encik, bolehkah harga kereta model A dikurangkan lagi sebanyak 1,000? Dia pun kata, dia misai Kami telah beri potongan harga yang hebat, tuan. Okey.
Hitung potongan harga yang ditawarkan bagi kereta model A. Okey, jadi dia nak kira potongan harga bagi kereta model A. Macam mana nak kira dia punya potongan harga? Senang. Harga. Tolak. Tolakkan Lima dulu, lepas tu perkan dengan sebelah. harga asal dia. Okey, harga asal dia ialah 55,599. Harga baru dia ialah 49,000. Jadi awak kena kira berapa perbezaan harga. Jadi bila awak tolak kat sini, awak dapat 6,599. Okey, jadi yang ini ialah potongan harga. Jadi awak nak kira berapa diskaun dia ialah 6599 perkan dengan harga kos dia yang asal ialah 5599. Darabkan dengan 100%. Awak akan dapat. Akan dapat berapa? Kejap. Ini salah ni. Sorry. Perbeza Asal. 55,900 bukan 55,000. Ini ada lagi satu 5. 55599. Awak akan dapat macam ni. Awak tengok Ini 6599. Awak perkan dengan 55,599. Awak darabkan dengan 100. Per darab. Ini awak akan dapat dia punya peratus diskaun. Awak akan kira. Ini memang susah sikit nak kira je. Awak tak payah kira lah. Awak akan dapat dia punya berapa peratus diskaun. Dapat diskaun dia adalah berapa peratus awak tak kira. Okey, yang ini dia kenapa dia tak kira? Dia cuma dia bagi tahu potongan harga dia 6599. Dia tak tahu peratus dia Dia tak minta. Dia kata yang ini pula kira diskaun bagi kereta model B. Diskaun model B ialah kenapa dia bagi 20% diskaun model B? Dia tak bagi tahu pun kat sini. Kenapa tiba-tiba dia bagi 20%? entah cikgu. Ya, cikgu cikgu pun tengah fikir kejap. Dia kata 68,000. Lepas tu diskaun berapa? Tiba je keluar 20%. Entah. Cikgu Cari pun harga model B selepas diskaun. Kira diskaun bagi kereta model. Wah, pening soalan. Okey, tak apa. Kira diskaun bagi kereta model B. Diskaun 20%, 20 per 100 darab 68,000, 13,600. Yang ini dia tak bagi tahu berapa peratus dia punya diskaun tiba-tiba je. Okey. Tak payahlah awak tengok contoh ni tak berapa elok lah. Okey. Soalan terusnya. Cikgu bagi contoh lain sekejap. Sekejap Macam mana cikgu nak conteng kat sini? Okey. Senang cerita macam ni lah. Awak kira 6599 per 55,599 darab 100, 6599. Ataupun awak tengok, awak akan dapat ni berapa peratus ni? Sikit, cikgu kira sekejap Cikgu kira pakai kalkulator. Apa? Fida baring. 6599 bahagikan dengan 55,599. Ya. Cikgu dapat 11.87. 11.87. Ini tak berapa elok sebab ada perpuluhan. Maksudnya diskaun kat sini ialah 11.87% untuk model kereta A. Okey. Kira diskaun bagi kereta model B. Model B, kami telah beri potongan harga yang hebat. Dia kata potongan harga yang hebat tapi dia tak bagi tahu berapa peratus Sebenarnya 20%. Dia tak tulis kat sini. Patutnya dia bagi tahu model B potongan harga dia ialah 20%. Jadi dia pun kira 20 per 100 darabkan dengan 68,000. Faham? Faham tak? Faham. Sepatutnya dia bagi tahu kat sini kereta model B potongan dia ialah 20%. Jadi dia pun kira 20 per 100 darabkan dengan 68,000. 68,000 ialah harga asal kereta ni. Harga asal model B ialah Ezora kan?
68,000. Dia tak bagi tahu juga ini patutnya harga asal dia. Harga asal untuk model kereta Azora. Okey. Jadi dia pun kira dapat 13,600. Maksudnya 13,600 ialah diskaun untuk model kereta B. Awak faham tak? Faham cikgu. Jadi kalau nak kira harga selepas diskaun, awak kena tolakkan harga asal dia iaitu 68,000. Tolakkan dengan harga diskaun dia 13,600. Awak dapatlah jumlah dia yang ini, 54,400. Ini harga selepas diskaun. Faham tak? Cikgu. Faham. Okey. Okey, bil dan ribat. Bil dan ribat ni awak kena faham maksud dia. Ni ada yang baru masuk balik. Kejap. Cikgu tengok. Mana dia? Ya cikgu. Ni. Barudin. Ni Faris juga ni. Betul? Okey. Bil dan ribat. Bil. Okey, cikgu nak tanya. Biasa tiap bulan kat rumah awak dapat bil apa biasanya awak pernah nampak? Bil elektrik. Bil elektrik dan Bil air. bil air. Sekarang ada bil lain iaitu bil telefon. Kalau yang pakai line, betul? Betul. Ada yang ada bil lain lagi. Bil apa yang awak biasa dapat? Apa-apalah yang awak gunakan tiap bulan. Sekarang ada Kowe pun ada bil, internet pun ada bil, betul? Macam-macam, macam-macam bil sekarang. Awak tak nampak, awak rasa macam awak tak nampak sebab awak tak bayar. Yang bayar ialah mak ayah awak. Okey. Okey, sekarang awak tengok kat sini. Maksud beza bil dan ribat. Dia kata kat sini, dia beli barang dekat pasar raya. Lepas tu cashier ni kata jumlah bayaran RM209.50. Lepas tu mak dia kata, "Oh, saya ada kupon." Ribat RM5 pada minggu lepas. Ini kuponnya. Dia kata kan. Okey, awak faham tak maksud kupon? Faham tak kupon? Untuk harga Kupon ni ialah ribat, betul, ribat. Okey. ribat. Ribat ni ialah awak dah kira semua sekali jumlah dia, kan? Okey, dia dah kira berapa jumlah dia semua sekali. Ini barang-barang yang dia beli, minyak masak, beras, jak. Mahal dia beli. Minyak masak ada 2, beras. Nampak? Awak nampak macam jak. Dia beli jak apa ni? RM88.60. Ini ada 4. Jadi jumlah dia semua sekali RM209.50. Okey. Ribat ialah potongan harga yang ribat ialah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Awak faham tak? Tak. Awak kena bayar tak RM209.50 ni? Ke awak kena tolak? Awak tolak dulu. Awak macam ni. Ke je tolak dulu awak bayar yang ni RM204.50. Tak lah cikgu. Okey. Tak faham. Ribat ni awak beli barang harga je sekian. Okey. Lepas tu awak keluarkan kupon. Kupon ni awak pernah dapat tak kupon? Kadang-kadang awak beli apa-apa je bagi kupon. Kupon. Kupon contohnya RM5 dia tulis kat sini RM5. Bukan duit biasa ni kupon lah RM5. 5 lah dia tulis. Kupon RM5. Awak bayar RM209.50. Lepas tu awak bagi awak punya kupon, nanti dia pulangkan balik duit baki. Maksudnya bukan baki. Dia bagi balik duit awak RM5. Awak faham tak? Dia pulangkan balik RM5. Oh, faham. Bukannya tolak. Sebab tu harga ribat kat sini potongan daripada sejumlah bayaran wang, potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan. Pemulangan ni nampak? Kena tu cikgu buat tu RM5 tolak dengan 209. Yes. Awak dia cashier akan tolak ni, bukan awak yang akan tolak, cashier yang akan tolak. Cashier akan Nanti jadi awak nanti kan jumlah bayaran awak ialah RM204.50. dah ada murah. Sepatutnya Murah je nak kena. sepatutnya RM209.50. Tapi bila awak bagi kupon tu, dia dapat lagi Murah. murah. Faham tak? Faham. Ini ribat.
Maksudnya dia pulangkan balik duit awak RM5. Tapi dia, kalau awak tak nak pulang, awak nak tolak je duit tu, betul? Awak nak tolak je daripada jumlah barang yang awak beli tu. Jadi dia pun tolakkan. Tapi bukan bermaksud yang ribat ni ialah diskaun. Tak sama. Ribat ini ialah pemulangan wang. Saya ulang balik, ribat ini ialah pemulangan wang ataupun potongan daripada sejumlah bayaran. Okey. Ramai yang keliru ribat dengan diskaun. Tak sama. Sebab ribat ni daripada kupon. Awak kena tahu berapa jumlah awak kena bayar, awak bagi kupon, barulah dia tolakkan. Lepas ni awak tengok kat sini dia tulis. Ribat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Sekejap. Okey, kalau dia kata ribat RM100 bagi setiap pembelian RM5, apa maksud dia? Bukan. Ribat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Awak faham tak ni? Maksudnya dia beli benda harga RM100 akan dapat ribat RM5. Ya, tapi awak tengok kat sini, sekarang dia beli jumlah harga RM209.50. Dia hanya kena tolak RM5. Kenapa dia tak tolak RM10? Rugi kan? Awak faham tak? Faham. Sebab RM100 dia tolak RM5. Kan? Maksudnya awak dapat kupon RM5 bagi setiap pembelian RM100. Awak cuba Maksudnya dapat. Kalau dia beli apa-apa barang, harga barang yang semua sekali dia beli tu lebih pada RM100 akan dapat ribat RM5. Awak dapat satu kupon. Awak dapat satu kupon tu dulu. Okey, tapi kalau RM204.50 ni, saya rasa dia dapat dua kupon. RM5. RM5. Jadi ada dua kupon. Sebab RM204 ni ialah dia dah lebih 200. RM100 dapat kupon satu RM5. RM100 dapat kupon satu RM5. Okey? Jadi kalau RM204 kan dapat dua kupon, betul tak? Mungkin mak dia guna satu je. Dia punya Rugi kupon ni. Mak dia tak nak guna dua-dua. Okey? Sebab tu dia tolak RM5 je kat sini. Dia tak tolak RM10. Faham tak? Faham. Okey. Awak tengok kat sini. Lihat gambar di bawah. Apakah beza antara ribat dan diskaun? Ni awak ramai yang keliru ribat dengan diskaun dia kata sama. Okey, model X RM80, diskaun 50%. Okey. Model Y pula ialah RM80, kupon ribat 50%. Jadi awak kena kira 50%, 50 per 100 jarak RM80 ni RM40. Maksudnya kupon dia ialah berapa? Kupon dia ialah RM40. Awak faham tak? Faham. Model calculator B ni, kalau awak beli, awak akan dapat kupon RM40. Dia kata kat sini, apabila saya menyerahkan kupon ribat untuk bayaran kalkulator model Y, saya membayar RM40 sahaja. Faham Faham. Saya matikan ni. Saya matikan mikrofon siapa yang bising ni. Sekejap. Mungkin tergeser dengan dia punya baju. Okey, awak tengok kat sini. Model X pula ialah 80%, diskaun dia 50%. Boleh tak awak kira berapa 50% daripada RM80? Cuba kira sekarang. 50%. Ni, awak kira dulu 50% daripada RM80. Cuba kira berapa? Cuba kira semua. Cikgu nak tahu. Berapa diskaun untuk model X ni? Cuba kira sekarang. 50%. Ya, 50% diskaun dia. Cuba kira berapa? 40. Semua kira. Razin dapat 40 apa Razin? 40? RM40. RM40, betul Cikgu pun kira juga. Matikan kan atas bawah. Jadi 8 darab 5 RM40. Lepas tu kita buat apa? Kita kena tolak. RM80 tolakkan dengan RM40. Dapat apa? Berapa ringgit? Jadi model X ialah RM80 tolak RM40 ialah RM40. Model B ialah
RM40 juga. Jadi harga je sama. Tapi faham tak? Sama 50%, 50%. Okey, jadi harga dua-dua sama. Okey. Awak nak buat projek ni ke? Gunting browser dan tampal pada kad Manila. Labelkan harga jual serta potongan harga diskaun dan ribat. Hias katalog rekaan supaya menarik. Wah, ini tak payahlah. Ini kalau awak nak buat ni. Awak tengok yang ini. Cikgu besarkan sikit Okey, awak tengok kat sini. Semua nampak ni katalog? Okey. Di sini diskaun TV. Diskaun dia 10%. Berapa harga asal TV ni? Ni TV ya ni. TV kan harga asal je 15,688, betul? Betul ke salah? Hello? Betul. Diskaun dia 10%. Jadi berapa harga baru untuk TV ni? Awak kena buat apa? Kena tolakkan. 10% darab dengan 50%. Kejap. Ni 10% diskaun dia, 10%. Jadi awak kena kira dulu 10%. 10, kejap. Awak kena kira dulu 10/100 darabkan dengan 15,688. Awak cari dulu, awak akan dapat berapa? Awak tengok saya kira. Kau mati. Ini bagikan dapat sini. Jadi saya darabkan ni dapat RM15,688.80. Jadi ini dia punya diskaun. Lepas tu kena buat apa ni dengan diskaun ni? Siapa tahu? Halo? Lepas ni kena buat apa ni dengan ni? Kita dah kira, lepas tu kena buat apa dengan diskaun ni? Siapa tahu? Tazirul? Tak, go. Oh, awak tak tahu ni Tak faham Tolak dengan 50,000. Tolakkan dengan ni 15,688. 8. Ni Kenapa? tolakkan dulu. Tak. Kan ni dia ada tulis diskaun 10%, betul? Betul tak? Okey. Jadi awak kena tolakkan ni diskaun ni. Kan diskaun 10%. Awak kena kira dulu 10% daripada 15,688. Nampak? Awak dapat RM1,568.80. Nampak? Ini 10%. 10%. Jadi awak kena tolak kemudiannya. Harga 15. Ni. 1,568. 1,568 tolakkan dengan berapa? 8,651.80 sen. Faham tak ni? Kena tolak kan? Faham tak kenapa kena tolak kan? Sebab apa? Sebab Diskaun. Nampak ni ada diskaun ni. Kan ada diskaun kan? Nampak tak diskaun? nampak. Jadi kita kena tolakkan diskaun. Jadi dapat harga baru dia. Berapa harga baru dia awak tolakkan ni? 1,568.00 tolak dengan RM1,568.80. Cuba awak tolakkan ni dapat apa? Faham? Faham ke? Ha? Faham ke? Cuba awak tolakkan dapat apa? Cuba tolakkan masing-masing. Dapat apa ni? Gila.
Berapa dapat? 14119. 920 sen. Nampak ni ada tulis kat sini, nampak? Betul ke kau? Aw, aw, 14. awak akan dapat RM14,119.20 ataupun RM14,119.20. Okey. Nampak Yang dalam ni dikira 90% darabkan dengan 5,688 sebab bila ada diskaun 10%, maksudnya harga baru untuk televisyen ni ialah 90% daripada harga asal. Sebab dah kena tolak 10%, asalnya kan setiap barang harganya 100%. Bila kena tolak dengan 10%, jadi harga baru barang tersebut ialah 90% daripada harga asal. Faham? Ini pun boleh buat. Kalau awak tak nak tolak, awak kira macam ni terus. 90% darabkan dengan 15,688. Awak akan dapat RM14,119.20. Okey? Okey, dia kata kat sini juga. Awak tengok kalau rak TV pula, mana rak TV kat sini? Rak TV. Rak TV yang mana? Ni rak TV ni rak TV betul. 2,900 harga dia. Diskaun dia berapa? 20? 20? Halo? 100. 20% betul. Jadi kalau awak nak kira ni, kalau awak nak kira cara lain 20% ni, diskaun 20%, maksudnya berapa baki peratus sekarang ialah 80%, betul? 80%. Kalau awak nak kira, awak tak nak tolak, awak kira terus 80%. Awak kira terus 80% darabkan dengan 2,900. Faham tak? Darabkan dengan 2,900. Awak kira. Faham tak? Cikgu conteng sini. 80% darabkan dengan 2,900. 80% ni sebab kita dah tolakkan dengan 20% yang tadi tu. Kalau awak nak kira macam ni pun boleh juga. Ataupun awak kira 20% darabkan dengan 2,000 berapa tadi? 2,900. Awak dapat jawapan, betul awak tolakkan dengan harga asal 2,900 pun boleh juga. Tapi macam cikgu nak jimatkan masa, cikgu buat macam ni terus. Atas, bawah, atas, bawah. Jadi 290 darab dengan 8, awak akan dapat berapa? Uh, 290 darabkan dengan 8. Awak akan dapat 2320. Maksudnya harga perabot ni sekarang ialah 2320. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Tapi kat sini dia ada cakap, kalau awak perasan, tawaran hebat. Ribat RM100 bagi 5,000 ke atas. Bagi pembelian 5,000 ke atas. Jadi kalau awak nak tahu awak layak untuk dapat ribat ataupun tidak, awak kena tambahkan harga. Contohnya dia kata kat sini awak beli dua barang, iaitu televisyen ini dan perabot ni. Jadi awak tambahkan dua-dua. Kalau awak tambahkan dua-dua ni, RM14,119.20 tambahkan dengan 2320, awak rasa awak layak tak untuk dapat RM100 ni? Dapat tak? Awak layak tak untuk dapat ribat kupon RM100? Tak. Tak. Kan dia kata bagi setiap 5,000 ke atas awak akan dapat RM100. Ni kalau awak tambahkan dua-dua ni lebih 5,000 tak ni dengan ini? Dapat kan? Jadi awak layak tak untuk awak dapat ribat kupon RM100 tu? Dapatlah. Layak. Cuma dia kata kat sini, dia tak cakap bagi setiap 5,000 awak dapat satu kupon. Tak. Dia kata kat sini ialah kalau 5,000 awak dapat RM100. Bukan dapat RM100, awak layak untuk dapat ribat RM100. Maksudnya tak kira lah awak belanja RM100,000 ke, awak dapat ribat RM100 je. Rugi, betul tak?
Kalau awak nak banyak kupon, awak belilah. Sekali hari ni awak beli, besok awak beli lagi, lusa awak beli lagi. Tapi awak beli jumlah setiap kali tu atas RM5,000. Awak dapatlah satu kupon. Kalau 3 hari dapatlah RM300 kupon. Betul? Mungkin awak tak faham, tak apa. Okey, kita pergi seterusnya, invoice. Cikgu lagi 5 minit cikgu. Tak apa. Invoice Invoice kat sini ialah barang-barang yang okey. Kita kat sini. Tuan, ini invoice bagi barang-barang yang akan dihantar ke pusaka cerah. Mohon tanda tangan tuan. Baiklah, salinan untuk rekod syarikat sila simpan dalam fail. Nampak? Invoice ni nampak? Awak nampak tak? Invoice ni siapa yang bagi? Pekedai ke pembeli? Pembeli. Bukan, pekedai. Nampak? Awak nak beli satu barang tu, kalau awak nak beli satu barang tu, awak kena dapatkan invoice daripada kedai-kedai dulu. Sebab awak nak tahu berapa jumlah. Contohnya awak nak beli komputer lah. Contohnya Ana. Mana Ana ke Ara? Ara Ara? Tak apa, Atikah lah. Atikah contohnya nak beli handphone. Mestilah handphone 10 biji lah contohnya. Okey. Atikah. Hello Atikah. Atikah. Okey. Awak mesti nak tahu berapa kedai ni punya harga kalau 10 biji handphone. Kedai B berapa harga dia, jumlah harga untuk 10 keping 10 biji model handphone yang sama. Jadi awak akan cari harga yang murah, betul tak? Betul tak? Hello? Hello semua. Halo. Ya cikgu. Saya lain seluruh. Tak apa. Tak apa, nanti saya bagi ni. Ni. Tak apa, saya akan bagi video. Okey, jadi awak tengok kat sini. Invoice ni ialah macam ni. Invoice. Dia ialah berapa jumlah bayaran sebelum awak beli suatu barang tu. Dia ada diskaun juga. Jadi kat sini ialah setelah ditolakkan dengan diskaun, harganya RM2,768. RM2,768. Jadi syarikat tu bagi satu resit invoice sebelum barang tu dihantar. Okey. Nyatakan kuantiti barang yang dibeli oleh syarikat pusaka cerah dan jumlah bayarannya. Jadi inilah jumlah bayaran yang akan dibayar sebelum barang tersebut dihantar. Okey. Kalau awak dah setuju, barulah dia bagi barang. Okey. Faham semua? Jadi saya dah terangkan kat sini. Diskaun, bil, ribat dan invoice. Faham Invoice yang ini. Yang penting saya nak terangkan banyak pun tak boleh. Yang penting awak tahu invoice ni dia ada menyatakan tentang berapa butiran, tentang berapa kuantitinya, apa butirannya, harga unitnya dan jumlahnya. Invoice juga kita ada nombor invoice kat sini. Nombor invoice, tarikh invoice, okey, kita ada maklumat-maklumat tersebut dan ditandatangani oleh COP syarikat yang menghantar. Okey. Ni awak baca sendirilah, tak sempat. Kelas kita sampai pukul 12 je awak nak? Halo? Ya, cikgu. Okeylah. Saya buat sampai pukul 12 je Saya kecilkan sikit. Tengok besar sangat, nampak pening kepala. Okey, go. Awak baca juga muka surat ni. Muka surat berapa ni? 77 awak baca. Baca 77 Muka surat 77 baca. Okey. Penting untuk awak faham-faham ini bisnes lah macam Tazirul. Awak pun minat bisnes Tazirul Cikgu tak ada kerja cikgu. Tak cikgu. Apa je? Tak ada kerja. Kerja itulah macam malas nak bagi kerja. Tapi kena buat juga. Ini asset liability ni tak sempat kita nak terangkan. Okey, go. Asset ni nanti kita terangkan. Macam saya pernah ajar awak sebelum ni. Mungkin tahun lepas kot saya ajar. Cukai perkhidmatan ni semua saya akan terangkan sikit lah. Okey, go. Jadi awak baca yang muka surat 77 tadilah. Itu je yang saya kata. Okey, go. Okey, go. Terima kasih. Sekejap cikgu nak tengok yang asset liability. Dia tak banyak latihan dalam ni Yang Cengker.
Tapi cukai banyak dalam ni. Faris, okey Faris, jujur Faris ke lain dah tak dapat? Ada juga ada sini. Ada sini. Alamak, ada Wah, bagus. Bagus Faris. Kata balik ke 12. 12 pula. Nak bagi latihan dulu. Relax, Tak raja. ada. Saya kata nak kakak ayah. Oh, cakap dengan kakak awak. Ni kejap cikgu nak cek latihan untuk awak je lah ni. Latih diri. Okey, awak buat kerja rumah. Muka surat 78. Ni kerja rumah saya conteng. 78. Dia tu. Kerja rumah. Hari ni berapa bulan? 29 hari bulan 6 tahun 2021. Okey, yang ini A, B, B, C. D. C. C. Dah. Awak tak siap hari ni tak apa. Janji awak buatlah nanti A, B, C, D. D lagi satu. Kejap. C. ABC cikgu. Awak tu ABC. E ni susah. Awak buat A, B, C dan D je lah. Kejap. Kan banyak sangat, kesian awak. ABCD. Ui. Awak buat ABC je lah. Buat ABC je. ABC je. Okey. Tak banyak kan? Okay. Tak. Sekejap cikgu kecilkan sikit kesian nanti awak tak nampak. Nanti cikgu masukkan muka surat ni dalam ni WhatsApp dan dalam tu apa nama? Telegram. Ni jawab kejawab ABC. Macam si siapa nama? Faris Rohadi, Faris Arif Faris Arif lagi satu Faris siapa nama dia? Faris Baharudin. Sekejap, apa ni? Macam hilang-hilang masuk. Faris Arif dan Faris Baharudin. Faris apa tadi? Faris Arif dengan Faris Baharudin. Memang Faris Baharudin. Okey. Awak buatlah mana yang awak mampu Okey? Faham ini hari ni cikgu bagi ni je. A, B, C. Okey? Cuba buat. Boleh buat dalam buku latihan matematik. Okey? Boleh cikgu bagi tempoh 2 hari. Okey, lepas tu nanti dalam laporan penghantaran tugasan tu awak isi je. Walaupun awak tak hantar lagi, awak isi juga. Boleh? Okey, go. Yang penting awak isi dan hantar itu. Okey? Faham Okey, sampai sini sahaja. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih walaupun kita tinggal 1, 2, 3, 4 orang saja daripada banyak-banyak tadi. Semua lain tak okey. Tapi tak apa. Cikgu ada bagi rakaman. Okey. Sekian saja kelas saya pada hari ini. Okey. Tapi nanti saya nak bagi tahu. Nanti saya nak buat kelas untuk scratch. So, saya ada bagi tahu dengan awak kan? Ada. Nanti saya akan maklumkan nanti siapa yang nak ikut kelas online saya buat sebab kita pertandingan dah dekat. Okey, sekian saja kelas daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye bye semua. Jumpa lagi.